أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengerjakan solat subuh secara berjemaah dan kita dapat bertemu lagi di dalam masa sementara menunggu terbitnya matahari ini untuk sama-sama kita mendengar beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang disebut di dalam kitab Rasul Al-Muallim ini, itu Rasulullah SAW sebagai pendidik terulung, yang mana mengisikan beberapa hadis Nabi berkaitan dengan teknik-teknik bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat. Dan hari ini saya nak berkongsi membacakan teknik yang seterusnya, iaitu teknik berkaitan dengan Rasulullah SAW ini ada waktunya baginda mendiamkan diri dan membenarkan perkara yang berlaku. Baginda Nabi SAW berdiam dan tidak mengatakan apa-apa. Ia mendiamkan diri dan membenarkan perkara yang berlaku. Membenarkan maksudnya menunjukkan satu ekspresi petunjuk, ya. Hal ini merupakan salah satu bahagian sunnah Nabi, di mana para ulama usul fiqh dan ulama hadis menyebutkan atau menamakannya sebagai pengakuan ataupun ikrar. Ya tuan-tuan, kalau belajar di dalam ulumul hadis ataupun belajar dalam usul fiqh berkaitan dengan sunnah atau hadis Nabi SAW, ada dibuat pecahan atau kategori pecahan sunnah. Ya, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Tuan-tuan, saya ingat telah maklum dan telah menghadiri banyak kuliah. Antaranya adalah kuliah hadis, ya. Pecahan dari sudut perbuatan Nabi ini, sunnah Nabi, ya. Ada yang qauliyah, Nabi bermaksud sunnah dari sudut perkataan. Ada fi'liyah, sunnah dari sudut perbuatan. Dan satunya dinamakan sunnah taqririyah, iaitu pengakuan atau perakuan Nabi, ya, Nabi membenarkan sebarang perkara yang berlaku di hadapan Nabi, sama ada perbuatan atau perkataan. Lalu baginda membenarkan dengan cara berdiam, cara diam Nabi, atau melahirkan perasaan redha terhadap perbuatan sahabat, ya, ataupun apa-apa juga keadaan. Nabi, sahabat berbuat satu di hadapan ataupun membuat perkataan dan Nabi diam. Itu tanda keredaan. Sebab tidak boleh, ya, tidak layaklah seorang Nabi itu diam jika melihat perkara itu tidak benar, satu kemungkaran, ya, Nabi diam. Itu bukan perbuatan Nabi. Sebab sunnah ataupun sifat wajib, ya, sifat wajib Nabi ini tabligh, menyampaikan, ya, menyampaikan. Ini bermaksud kalau ada perkara itu tidak betul, Nabi tidaklah boleh diam, ya, sebab itu sifat wajib Nabi. Maka kita sebut
Di dalam hadis ini kalau Nabi itu diam bermaksud perkara itu betul. Dipanggil sunnah takririyah. Maka ia dianggap sebagai satu penerangan daripada Nabi mengenai keharusan perkara tersebut. Maksud perkara yang Nabi diamkan itu perkara yang betul, perkara yang harus dibuat. Sesungguhnya amat banyak di dalam pengajian ilmiah dan dapat kita ambil daripada teknik ataupun cara Nabi SAW ini mendidik sahabat dari walaupun dari sudut diamnya baginda. Diamnya baginda ini pun menjadi hujah. Di sini berapa hadis ada disebutnya. Antaranya daripada Sayyidina Ali diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Juhaifah, daripada Wahab bin Abdullah, beliau berkata radhiyallahu anhu. Maaf ya, saya tak baca matan sebab salah spek bawah. Spek ni tak nampak, matan hadis tak nampak baca, tak nampak baris, tak nampak huruf kan? Jadi bahasa Melayu nampak sikit. Kata Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW telah mempersaudarakan di antara Sayyidina Salman dan Sayyidina Abi Darda. Maka Sayyidina Salman menziarahi Sayyidina Abi Darda dan dia melihat isteri Sayyidina Abi Darda memakai pakaian yang agak lusuh. Lalu dia bertanya kepadanya, mengapakah keadaanmu jadi begini? Jawab perempuan itu, saudaramu Abu Darda tidak lagi berhajat kepada dunia kerana meninggalkan wanita dan beribadat sepenuhnya kepada Allah. Kemudian Abi Darda datang dan dia pun menyediakan makanan untuk Sayyidina Salman dan berkata, makanlah kerana aku berpuasa. Kata Sayyidina Salman, aku tidak akan makan melainkan kamu makan bersama kami. Lalu dia pun makan bersama. Maksudnya waktu itu dia berbuka puasa lah. Pada waktu malam Sayyidina Abi Darda bangun untuk beribadah. Lalu Sayyidina Salman berkata padanya, tidurlah dulu. Lalu dia pun tidur. Kemudian dia bangun lagi dan Sayyidina Salman mengulangi perkataan yang sama, iaitu menyuruh sahabatnya agar tidur. Maka ketika penghujung malam, Sayyidina Salman pun berkata, bangunlah sekarang untuk beribadah kepada Allah. Kata Abi Juhaifah, periwayatnya, kata Abi Juhaifah, maka kedua-duanya melakukan solat dan Sayyidina Salman menasihati Sayyidina Abi Darda dengan berkata, sesungguhnya kamu mempunyai kewajipan terhadap Allah. Kamu juga mempunyai kewajipan terhadap dirimu dan keluargamu. Maka hendaklah kamu menunaikan hak setiap orang yang memiliki hak ke atasmu. Sayyidina Abi Darda datang kepada Nabi dan menceritakan perkara tersebut kepada baginda. Lalu baginda bersabda, benarlah kata-kata Salman itu. Ya, hadis ini hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 1832. Saya tak tahu hadis ini saya dah bacakan belum ni, sebab pendanaan untuk surau ni saya rasa muka surat ni lah. Kalau dah ada baca tak apa, baca banyak-banyak kali kan. Tak apa, kita lihat hadis ni hadis yang agak panjang, tapi intipatinya jelas. Ya, sebab di akhir hadis itu kisah ini kisah Abi Darda, kehidupan Abi Darda, ya. Dan akhirnya Abi Darda menceritakan nasihat Salman ini. Saya ulang balik hadis ini dalam bentuk cerita yang ringkasnya. Rasulullah telah mempersaudarakan di antara Sayyidina Salman dan Abi Darda. Ini berkaitan dengan Muhajirin dan Ansar.
Dan Sayyidina Salman ini datang ziarah Abi Darda. Datang di antara orang-orang dahulu ni, kalau datang dan tidur. Ya, sekarang ni orang biasa datang sebab uruf adat kita ini, jangan datang rumah kawan tidur sekali kan. Maksudnya tidur. Ni orang-orang zaman dahulu. Masuk zaman untuk nenek saya sempat datang saudara kan, datang dan tidur. Sekarang ni ada juga datang tidur, biasa adik-beradik lah. Jadi Rasulullah SAW mempersaudarakan Salman dan Abi Darda. Salman datang dan tidur di rumah Abi Darda. Jadi dia datang ke rumah Abi Darda ni dan melihat pakaian lusuh. Isteri Abi Darda ni pakai pakaian yang lusuh, yang lama. Maka ditanya, kenapa jadi begini? Islam bukan suruh pakai lusuh begini. Ya, kalau ada pakaian yang mampu, pakai yang elok. Bukan tidak ada duit contohnya kan. Abi Darda ni tidak ada disebut sebagai miskin sangat. Jawab perempuan itu, Abi Darda tidak lagi berhajat kepada dunia. Tak apalah, pakai tak payah cantik sangat. Dunia semua ni berkurang begitulah. Ya. Maka sebenarnya keadaan begini bukanlah Islam suruh. Islam suruh kita ni memakai pakaian yang selayaknya, bukanlah nak bermunggah-munggah. Ya, bermunggah-munggah tu, kalau niat memakai bermunggah-munggah salahlah. Ini membanggakan diri, tapi pakai untuk menutup aurat dan tidaklah menunjukkan bahawa agama Islam ni agama yang mesti nampak lusuh. Ya. Nabi SAW sendiri segak, walaupun pakaian baginda, pakaian yang bukan baru. Ada juga pakaian baru yang dihadiahkan, tetapi bukanlah bermaksud sentiasa pakai pakaian baru, tetapi berpakaian kemas. Segak Nabi SAW. Jadi kita pun ikut. Jadi Abi Darda kalau tidak mahu pada dunia, bukanlah memakai pakaian yang lusuh dan memberi isteri pakaian yang begitu. Ya, sebab itu dalam khusus perkahwinan ada di antara disebut tanggungjawab seorang suami menyediakan nafkah pakaian, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Pakaian itu diletakkan berapa hari ini dalam khusus perkahwinan. Disebut seorang suami kena sediakan pakaian kepada isteri dia. Dalam setahun ada berapa set lah. Jangan tak bagi. Maksudnya ada, walaupun peruntukan nafkah pakaian tu kena ada, at least. Kalau dia dah banyak pakaian tu, kita cakap, kita channelkan tempat perkara lain tu tak apalah. Tapi kalau dia sendiri, isteri tak bekerja, pakaian pun pakai hak tu je, maka kewajipan suami menyediakan pakaian dan masuk di dalam silibus khusus perkahwinan agar tahu isteri ini perlu pakai, belikan tudung dia, baju dia, set pakaian dia, ya, yang lengkap. Sebab tak boleh asalkan kita tidak mahu dunia, kita tidak mahu hidup untuk akhirat saja dengan meninggalkan dunia, maka tidak menjadikan pakaian itu sebagai satu kepentingan. Jadi sebab tu Sayyidina Salman datang ke rumah Sayyidina Abi Darda, tengok isteri Abi Darda ni pakai lusuh sangat. Kemudian Abi Darda ni datang dan menyediakan makanan, suruh Salman radhiyallahu anhu ni makan, tapi dia sendiri tak makan. Berpuasa pula. Ya, jadi Sayyidina Salman tegur, makan bersama. Kalau tidak aku pun tak nak makan. Bukan tak boleh puasa, boleh. Tetapi bila datang ada tetamu, tidak sunat puasa ketika ada tetamu. Ya, kecuali kalau puasa ujung-ujung, orang kata puasa 6 ni kan. Puasa 6 ni kita bagi ulama pandangan kalau dah ujung ni kita memberi excuse lah kalau orang datang ke rumah puasa jugalah sebab dah nak habis kan. Dan orang-orang pun dekat ujung puasa 6 tu tak payahlah datang orang. Kan? Bagilah
kawan tu habiskan bersenam. Kalau jemputan lain, jemputan tu hak dia, datang tak datang tu, kalau tak datang kita tak berpuasa kan. Tapi kita sendiri datang rumah orang yang sedang berpuasa senam ni, cuba elakkanlah kalau hujung-hujung bulan Syawal tu kan. Tapi kalau hari-hari lain datang ke rumah orang yang terpaksa tuannya menyediakan makanan, sebab tidak sunat bagi dia berpuasa, hendaklah dia meraihkan tetamu, makan bersama dengan tetamu. Sebab tu ada di antara adab disebut, cuba kita elakkan datang ke rumah orang pada hari-hari yang biasa dia berpuasa. Ya, kalau tidak ada sebab lah yang menyebabkan dia kena hidang makanan dan dia kena makan depan kita lah. Ya, ada orang memang mutamakin, dia selalu puasa Isnin Khamis. Ya, saya ingat ada seorang, dia ni memang selalu istiqamah lah puasa Isnin Khamis. Bila doktor buat medical check up, dia kata, bagus betul ni tekanan darah cik ni. Bukan saya ni, dia cerita kawan saya ni yang cerita betul. Dia tekanan darah baik, gula elok, kolesterol elok semua. Ya, lemak-lemak ni, apa, visceral fat semua tak ada, masuk solid. Jadi doktor kata ni mesti awak ni jenis makan ni menjaga makanan, kata, sebab walaupun umur dah dekat dah 40-an ni, 45 ke atas lah, tapi elok lagi berbanding dengan rakan-rakan yang sebaya. Rupanya dia tanya apa dia punya rahsia lah. Rahsianya puasa ini Khamis kan. Tapi makan kawan juga lah, bukanlah makan kek setiap masa. Kawan makan tu ada juga. Tapi dari sudut apa dia punya amalan dia, amalan puasa Isnin Khamis dan hari-hari putih kan, hari putih 13, 14, 15 tu hari Abiyah tu, hari Bid orang panggil, hari-hari bulan purnama. Itu disunatkan berpuasa. Dan kita ni kalau tidak ada keperluan sangat, tak payah nak datang rumah kawan-kawan yang sedang berpuasa ni. Nanti dia sebersalah nak buka puasa, nak makan, nak hidangkan makanan. Jadi dalam cerita Abi Darda ni, Abi Darda menyediakan makanan kepada Salman dan berkata, makanlah kerana aku berpuasa. Hidang orang makanan, dia berpuasa. Kata Sayyidina Salman, aku tidak akan makan melainkan kamu makan bersama kami. Makan bersama-sama. Lalu dia pun berbuka puasa, maksud makan bersama, iftar kan. Waktu malam Sayyidina Abi Darda ni, dia terus beribadah. Lepas Isyak, Allah Alam tidak diceritakan dia tidur dahulu, maka maksudnya dia ibadat terus. Jadi Sayyidina Salman kata, tidurlah dulu, janganlah sepanjang malam nak beribadat. Bukan tidak boleh, tetapi ada peruntukan. Suruh tidur dulu, peruntukan untuk badan bagi rehat. Ya, sehinggalah pada akhir malam barulah Sayyidina Salman mengejutkan Abi Darda. Kata sekarang waktu bangun semayang, kalau nak tahajud, qiyamul lail. Bukannya daripada lepas Isyak tu makan terus beribadat. Islam tidak suruh begitu. Suruh makan, tidur dan bangun malam dekat-dekat subuh tu ya. Kita panggil sudusul lail ya. Awakhir sudusul lail ya. 3 malam terakhir. Itu waktu paling afdal beribadat. Waktu ini beribadatlah. Jangan tak cukup tidur. Ya, bukan disuruh cukup tidur, disuruh tak cukup tidur kita ni. Dalam sunnah Nabi disuruh cukup tidur. Kalau lihat di dalam kitab-kitab yang saya baca lah ya, dalam ilmu tasawuf dan juga kitab-kitab kehidupan para sahabat, disarankan orang ini bermula tidur apabila telah habis solat Isyak. Start tidur. Maksudnya susunan lah kehidupan kita ni. Lepas solat Isyak tu mungkin ada dah sikit-sikit. Makan masih juga makan sebelum Isyak. Makan waktu maghrib, makan awal.
bukan makan malam. Makan awal agar perut kita ni dapat tidur, dapat cerna sebelum tidur. Cerna. Jangan dah makan kenyang, perut dah buncit, nak tidur pula pukul dah 10-11 dah, tak kena. Ya, ini saya cerita apa yang ditulis dalam kitab, bukan saya buat. Saya pun ada juga makan kat mamak kadang-kadang pukul 9 jam. Mengetih. Ya, dalam 3 bulan sekali bolehlah kan, melepaskan apa, nak kata ketagih tak ketagih pun, saja je nak tengok waktu malam. Tapi hak sebenarnya salah tu. Sepatutnya makan awal, makan malam lunch ni, kemudian solat maghrib dan isyak. Kemudian lepas isyak ni, setakat bacaan saya, para ulama ini mengatakan makruh membuat perkara-perkara selain ibadat kalau tak nak tidur lagi. Makruh membuat perkara-perkara lain yang tak masuk dalam konteks ibadat, ataupun perkara harus, tak apalah, perkara harus yang seperti masuk pinggan, baju tu okey lah kan, borak-borak. Tapi kalau benda-benda hiburan adalah perkara-perkara yang melaluakan, sepatutnya sampai isyak, kalau tidak ada perkara-perkara yang penting, tidur, agar ada ruang untuk bangun sebelum subuh yang mulai. Peruntukan waktu itu sebenarnya, tidur kita ni kena tidur yang cukup juga. Jadi kalau dah tidur pukul 12, pukul 1, nak bangun subuh lain ni, ya awal subuh lain tu nak bangun dalam pukul 5 contohnya kan, tak awal sikit. Sekarang subuh lewat, jadi pukul 5 tu kira awal lah, boleh lah ya, pukul 4.30, pukul 5 nak bangun tahajud. Jadi hak tu 12 ke pukul 5 tu 12 atau pukul 1 ke pukul 5 tu dah kita kurang tidur. Tapi kalau tidur lepas isyak sempat, banyak, tidur boleh banyak. Ini dia sudut susunan lah, susunan yang betul ya, yang kita kata yang disarankan oleh syarak ya. Jadi Sayyidina Abi Darda ni dia tegur tidur awal sangat nak bangun tahajud. Jadi suruh tidur dulu, tidur sehingga sampai 1/3 akhir malam, barulah Sayyidina Salman mengejutkan dan solat bersama-sama. Kemudian kata Sayyidina Salman kepada Abi Darda, sesungguhnya kamu mempunyai kewajipan terhadap Allah. Maksudnya nak beribadat, amalan ada kewajipan pada Allah. Tetapi jangan dilupakan, kamu juga mempunyai kewajipan terhadap dirimu, tubuh badan, kesihatan, dan keluargamu. Ya, keluargamu bermula dengan pasangan dan anak-anak. Dan cerita ni tak sebut ada anak-anak. Jadi pasangannya ada hak, pakaian dia, ya, nafkah tempat tidur. Nafkah tempat tidur ni bukan bermaksud bersama saja. Tidur sebelah itu pun sebagai satu nafkah juga. Tidur sebelah pasangan ni kadang-kadang dia bukannya nak suruh sentuh. Tidur sebelah dia pun dia rasa secure kan, ada orang kat sebelah. Tidur atur raya kat sebelah buat tiba jadi rasanya abang balik pada tadi kan, tak ada ibadat kat masjid, tapi ada orang tidur sebelah. Dan tak dia pun tipu ni cerita betul. Selalu sangat tak ada suami kat sebelah, rupanya ada suami lain yang tolong permaikan. Jadi kena ada lah, ya, ada hak. Rasulullah SAW menggiliri isteri baginda tidur. Bukannya tidur seorang atas katil, seorang depan TV. Tidak. Tidur sebelah. Rasulullah SAW tidur bersama isteri baginda yang menemani. Itu hak. Jadi bila Sayyidina Salman menasihati, menegur, maka Sayyidina Abi Darda pun datang berjumpa Rasulullah SAW, ceritakan. Sayyidina Salman cerita itu ini bagaimana. Maka Rasulullah SAW bersabda, benarlah kata-kata Salman itu. Betul, teguran Salman itu betul. Ya, janganlah kita melampaui dalam agama. Dan hadis seterusnya, 10 minit daripada Sayyidina Amr al-As, beliau berkata,
bermimpi. Mimpi apa? Ihtilam dalam bahasa Arab, ihtilam. Maksud mimpi berjanabah. Kata dia Sayyidina Amr al-As, aku bermimpi menyebabkan janabah. Ia menyebabkan hadas besar. Pada suatu malam yang sejuk dalam satu peperangan yang bernama Zatus Salasil, maka aku takut sekiranya aku mandi junub, niscaya aku akan binasa. Maksudnya akan rosak tubuh badan kerana kesejukan dan ada air panas dalam waktu perang. Ya, binasa. Lalu aku pun bertayamum menggantikan wuduk, menggantikan ghusl janabah. Ya, ghusl janabah, menggantikan mandi wajib. Kemudian mendirikan solat subuh secara berjemaah bersama-sama para sahabat. Dan dia pula menjadi imam. Ya, jadi imam pula. Amr al-As. Lalu mereka mengadu kepada Nabi SAW perkara tersebut. Para sahabat pun tahu cerita ni dan mengadu kepada Nabi. Amr al-As ni berjanabah. Masa itu tidak ada lagi hukum berkaitan dengan tayamum menggantikan ghusl janabah. Ya. Jadi ini kira permulaan perkara ini berlaku. Amr al-As ni berjanabah dan tak mampu untuk mandi janabah. Cuaca sejuk. Ya, sejuk yang amat. Ya, kalau tak mandi untuk berwuduk pun sukar. Usahakan mandi untuk berwuduk pun sukar. Saya ingat ketika saya di sempadan mengerjakan haji musim sejuk, sempadan Jordan dengan Mekah, dengan Saudi. Lepas sempadan tu ada satu tempat namanya Tabuk, tempat perang Tabuk. Nak berwuduk ni, usahakan nak berwuduk, nak cabut, nak sen-sen lengan baju ni pun tak mampu. Kuning sejuk. Jadi air ada, tapi air bukan air panas, air sejuk. Mudarat. Jadi kami pun bertayamum lah. Tayamum. Sebab sejuknya adalah sejuk dan berangin, bukan sejuk biasa. Sejuk dan angin, memang pedih. Kita buka tangan ni pedih jadi sejuk sangat. Ini pula berjanabah nak mandi lagi lah. Masa sejuk, subuh-subuh. Ya. Jadi Sayyidina Amr al-As ni bertayamum sahaja dan menjadi imam. Ya, sahabat pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Sabda Nabi SAW kepada Amr al-As, apakah kamu solat bersama dengan sahabat-sahabatmu dalam keadaan kamu janabah? Maka Amr al-As berkata, aku memberitahu baginda mengenai perkara yang menghalangnya untuk mandi. Dan aku berkata, sesungguhnya aku mendengar suatu firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahu azim. Maksudnya, dan janganlah kamu membunuh diri, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengasih terhadap kalian. Ya, dalam surah An-Nisa. Sayyidina Amr al-As ni dia memberitahu bahawa dia tak boleh nak solat, tak boleh mandi kerana kesejukan yang amat. Kalau dia mandi boleh merosakkan tubuh badannya, ya, membahaya. Dan bila Nabi tanya kenapa, maka dia kata teringat firman Allah, janganlah kamu membunuh diri kamu ataupun merosakkan diri kamu, ya, tak putus jangan kamu bunuh, ya. Innallaha kana bikum rahimah. Sedangkan Allah itu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Jadi Sayyidina Amr al-As ni bukan berhujah, bercakap dan menggunakan dalil kepada Nabi, bukan dia saja-saja tak nak mandi, ya. Maka Nabi pun ketahui dan tidak berkata apa-apa. Nabi ketahui pula. Maksudnya apa? Perbuatan Amr al-As ni betul. Maksud dalam hadis ini nak cerita, Nabi walaupun baginda tidak bercakap, tetapi gelak ketawa baginda atau diamnya baginda adalah menjadi hujah di dalam hukum syarak, ya? Menjadi hujah. Dan banyak hadis-hadis Nabi
yang menyebut tentang ini. Antaranya kalau kita lihat hadis berkaitan, saya ingat dah bacakan hadis berkaitan dengan Nabi makan tok. Makan tok, Nabi makan tok, Nabi dihidangkan makanan dan di dalamnya ada daging tok, daging biawak pasir itulah. Itu makanan orang-orang Arab pada waktu itu yang beberapa suku atau kabilah. Khalid bin Walid, kabilah Khalid bin Walid ni kabilah dia makan tok. Berbeza dengan kabilah Quraisy, Nabi sendirilah bagi dia tak makan tok. Jadi bila dihidangkan Sayyidina Khalid dan sahabat-sahabat yang makan tok, dia makan tok. Dan Nabi tak makan, tak menyentuhnya. Dan saya tak makan tok. Bukan kerana kata dia tak halal. Halal sebab Nabi tidak melarang sahabat makan. Tetapi bagi dia tak makan kerana tidak biasa makan tok. Dan saya tak makan sebab geli juga. Duduk seekor, belengkor atas talam tu, hidang dia tu, belengkor atas talam nasi Arab. Kalau dia potong kecil-kecil macam potong ayam tu, kita jangan cerita tok kan, kita tak nak seram sangat. Ini siap lengkap kepala sampai ekor. Duduk belengkor. Orang Arab ni dia tak macam tu ya. Kambing dengan unta pun dia buat seekor kan. Kalau besar tu seekor unta. Anak unta tu bukan unta, tapi unta jugalah. Duduk seekor atas dalam talam. Duduk. Gaya untuk duduk. Dia masak macam tu. Terus kalau kambing saya pernah makan seekor atas. Tapi tak geli sangat sebab kambing kan. Tapi kalau unta besar sangat kan. Tapi gitulah orang Arab. Kalau tok gelilah. Bermaksud Nabi diam itu adalah diam yang menunjukkan hukum itu betul, harus, boleh, ya. Itu adalah teknik Nabi SAW. Tidak semua perkara Nabi bercakap. Ada waktunya Nabi gelak saja. Ada waktunya Nabi mengiyakan dengan mendiamkan diri, ya. Jadi begitu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dan pertemuan akan datang dalam teknik yang seterusnya, teknik 21 berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat. Setakat ini dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina shiratal mustaqim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.